Ini dalam mazhab kita, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Adapun Hambali dan Hanafi di bawah pusat. Kita Syafi'i di atas. Allahu Akbar. Pandangan tempat itu, nanti bacaan itu cerita lain. Sebab saya buat kursus di Surau Ikhwan itu ada 25 imam. Surau Ikhwan baru 90 fasa pertama. Saya rasa bulan lepas 25 imam yang hadir ketika itu. Kemudiannya apabila takbir intiqal, untuk pemindahan takbir intiqalat, pindah kepada rukuk, daripada kita tangan ini Allah, maka beriringan dengan perbuatan tidak terputus zikir Allah, sama macam kita angkat takbiratul ihram tadi tu, Allahu Akbar, direnggamkan keseluruhan jari, pandangan masih pada tempat sujud, bukan tengok kaki, tengok sujud, tempat sujud. Ni ramai yang tengok kaki tu. Bila dia tengok kaki, dia tengok alamak, lupalah kaki, kuku tak potong, macam-macam lah. Nabi suruh tengok pada tempat sujud. Maka perpindahan tadi Allahu Akbar, menggenggam lutut, dibuka keseluruhan jari, tidak dirapat, dan betul-betul meluruskan tudang belulang, tengok pada tempat sujud. Kemudian untuk iktidal daripada bawah tadi tu, Sami Allah, sama dia punya posisi macam ketika takbiratul ihram. Daripada bawah Sami Allahu liman hamidah sampai sini. Ini yang dikatakan beriringan dengan perbuatan, tidak terputus zikir, sebagaimana dalam kitab Fatwa Imam Nawawi, jangan diputuskan zikir di dalam salat. Bukan selepas kita berdiri, kita dah berdiri Sami Allahu liman hamidah, tu terputus zikir. Di antara tu terputus zikir, kerana salat itu tidak boleh terputus zikir. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian apabila kita sujud, maka dengan kedua lutut kita yang kita turunkan, mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, Allah, tangan dirapatkan lurus, Allahu Akbar, lurus, rapat. Bukan dibuka macam ni, bukan macam ni, bukan macam ni, lurus. Kaki, perut ibu jari kaki, sebab tadi saya masuk ada seorang hamba Allah semayang, jadi sujudnya tak betul. Perut jari kaki kita itu dengan kita meletakkan begini, maka apabila kita letak sujud dalam macam ni, maka akan terarah jari jemari ke arah kiblat. Tadi itu yang saya nampak tu ada seorang hamba Allah semayang, dia letak macam ni ya. Ini tak sah, sujudnya tak sah, habis sembahyang. Kerana 7 anggota yang wajib, 2 tapak tangan, 2 lutut, perut, jari kaki kita, kemudian dahi, sunat untuk hidung kita, dan terarah ke arah kiblat keseluruhan jari jemari kaki kita. Allahu Akbar, sujud. Dibuka sedikit, bagi perempuan dirapat, Allahu Akbar. Apabila daripada bawah tu Allahu Akbar, duduk iftirash, menegakkan kaki kanan, duduk pada telapak kaki yang kiri, maka dengan itu akan terarah jari jemari ke arah kiblat. Ini yang sahih. Boleh tak duduk macam ni? Boleh, tapi ini menyalahi sunnah. Boleh tak duduk macam ni? Boleh, sah, menyalahi sunnah. Ada orang duduk macam ni, ada orang duduk macam ni, ada orang duduk macam ni. Sedangkan yang dibawa oleh Rasulullah SAW menegakkan kaki yang kanan. Ini dalam duduk iftirash, duduk antara 2 sujud. Ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki itu di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di tempat lain mazhab Maliki itu dia duduk iqaq, dia panggil. Ini duduk mazhab Maliki. Mazhab Maliki duduk begini. Banyak di Morocco. Morocco ramai. Itu mazhab Maliki duduk macam ni. Mazhab Imam Syafi'i membezakan duduk istirahat dan tawarruk. Istirahat, menegakkan kaki yang kanan, duduk pada kaki yang kiri. Kemudian jari jemari diletakkan pada paha, dengan lurus ke arah kiblat. Lurus ke arah kiblat. Bukan letak bawah macam ni, bukan macam ni, macam ni. Lurus betul-betul ke arah kiblat. Persembahkan betul-betul di hadapan Allah, lurus.
Bukan letak macam ni, tak tahu macam-macam. Sedangkan tak ada hadis yang membawa begitu. Nabi SAW rapat gini, kemudian dia. Kemudiannya apabila kita sujud kali kedua, Allahu Akbar, sujud. Sebelum bangkit pada sujud dipanggil jasratul istirahah. Duduk sebentar. Allah. Duduk sebentar tu macam istirahat tadi. Allahu Akbar. Baru naik. Sampai sini Allahu Akbar. Itu pada rakaat yang kedua. Jadi 4 tempat mengangkat tangan sunat. Allahu Akbar. Rukuk, Allahu Akbar. I'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Bangkit daripada tahiyat awal. Tahiyat awal kita duduk istirahat, seumpama duduk antara dua sujud. Selepas kita tahiyat tadi, Allahu Akbar. 4 tempat sunat mengangkat tangan. Boleh tak kalau tak angkat? Boleh. Sah. Tapi kuranglah ganjaran pahala. Semayang Allahu Akbar. Boleh. Tak salah. Saya tak kata salah. Allahu Akbar boleh? Boleh. Tak salah. Buatlah suka hati. Tapi menyalahi sunnah. Kita nak bertetapan pada sunnah. Ini yang kita nak bawa. Agar kita itu dipandang oleh Allah SWT mengikut jalan laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pada diri Rasulullah itu contoh ikutan terbaik. Kemudian duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Maka kita duduk pada lantai dengan menghamparkan kaki yang kiri. Kaki kanan ditegakkan. Kata ulama begini, ditegakkan. Elok dilencongkan jari jemari kaki yang kiri, maka akan terarah jari kaki yang kiri, jari yang kanan ke arah kiblat. Begitu juga dengan tangan kita. Ini yang kita nak bawa. Ini yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat. Agar kita itu terpandu sebagaimana yang dibawa juga dalam kitab Munyatul Musalli oleh Al-Imam Al-Alama Al-Alim Syekh Daud Al-Fatani. Begitu juga yang terletak dalam kitab Minhajul Talibin, kitab Fathul Mu'in, bagai-bagai kitab turat, kitab fiqh, ulama-ulama tadawud telah menunjukkan cara solat baginda Nabi SAW. Kemudiannya sehinggalah kita memberi salam. Kum masih lagi ke arah kiblat. Assalamualaikum. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyib. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatul. Sehingga asyhadu an la ilaha illallah tu mazhab Syafi'i kita bengkok sedikit. Iaitu jari telunjuk diletakkan di bawah, jari dia bengkok sedikit. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kita tak nak masuk mazhab lain, kan pening kepada orang kan. Kalau mazhab Maliki dia ada goyang kiri dan kanan dan sebagainya, itu banyak. Kita nak bawa mazhab kita. Maka diturunkan sedikit sampai berakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih lagi macam tu. Kemudian baru alih ke sini. Kiblat balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dilepaskan. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i yang kalau kita nak ikut betul-betul, baru kita dapat pengajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Semua berdalil. Kalau kita nak baca satu kitab tu panjang sampai tahun depan tak habis lagi tuan-tuan. Sedangkan solat kita masih lagi belum betul. Kalau nak cerita satu-satu sebab itu secara terperinci. Kemudiannya subuh dan maghrib. Baik, subuh dan maghrib. Tadi kita tengok perbuatan imam. Alhamdulillah. Kenapa imam tidak beralih kedudukan selepas daripada salam? Kita tengok imam tadi. Imam muda kita tadi. Dia masih lagi duduk dalam keadaan tawaruk. Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali maghrib untuk mendapat kematian dalam keadaan husnul khatimah. Barang siapa yang nak mati dalam keadaan husnul khatimah, maka beristighfarlah 4 kali pada waktu maghrib. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbighfirli. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbighfirli. 4 kali.
Itu dianugerahkan kematian husnul khatimah, kata ulama. Nak amal-amal, tak nak amal terpulang. Saya hanya memberi daripada apa yang kami ambil pada masyayikh kami, pada guru-guru kami. Baik. Jadi selepas kita istighfar waktu maghrib, tadi itu macam mana Tuan Imam telah pun menunjukkan contoh yang baik tadi itu. La ilaha illallah la syarika lahu muhammadun yuhyitu ala kulli syai'in qadir. Belum beralih lagi. Sebelum engkau melipat kaki engkau, kata Nabi. Sebelum bergalih, sebelum bersela, sebelum kita duduk macam mana sekalipun, masih lagi dalam keadaan duduk tawaduk. Sehingga 10. La ilaha illallah la syarika lahu muhammadun yuhyitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar 7 kali, barulah bergalih. Itu yang ditunjukkan oleh Tuan Imam tadi. Perasan tak? Itu yang sahihnya. Jangan, sebab apa? Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir 10 kali ketika waktu subuh, ketika waktu maghrib, sebelum dia melipat kakinya, maka akan ditulis 10 kebajikan, dihapuskan 10 kejahatan, tidak akan ditimpa musibah yang tidak disukainya, tidak akan diganggu oleh syaitan. Seandainya dia mati pada malamnya, maka tidak akan dicatat dosa untuknya. Dalam riwayat yang lain seumpama dia telah memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Seorang siapa membaca Allahumma jinni minan nar 7 kali subuh dan maghrib, maka dengan itulah tertutup 7 pintu neraka. Bagaimana zuhur, asar dan isyak? Baik. Wirid zuhur, isyak, Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Terus kita membaca Allahumma anta salam wa minka salam alayka ya Rasulullah fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam jannata dan Rasulullah tabaraka wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Itu ketika itu dah boleh dah nak lipat kaki, dah bersela, dah berubah, boleh dah. Kemudian membaca ayat suratul Fatihah, membaca ayatul kursi, kemudian membaca Subhanallah 33 kali. Jangan ditinggalkan ayatul kursi, kerana baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa setiap kali selepas daripada solat fardu membaca ayatul kursi, tidak ada satu yang mencegah dia masuk ke dalam syurga. Dan ayatul kursi itu pelindung daripada kejahatan jin. Dan jangan sekali-kali ditinggalkan membaca tasbih, tahmid dan takbir 33 kali, ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir, untuk mencukupkan 100. Barang siapa yang membacanya akan terampun dosa sebanyak buih di lautan. Tak nak ke? Kadang-kadang kita baca subuh maghrib ya, zuhur tak baca, asar tak baca, isyak lagi tak baca. Padahal sekejap saja. Lepas isyak kan bagi salam. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam alayka ya Rasulullah wa nabi sallallahu alaihi wasallam jannata dan Rasulullah tabaraka wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.